Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat datang kepada sidang penonton sekalian yang dihormati Ustazah Yang Maria binti Abdul Kahar, pensyarah subjek MPU 3092 Pendidikan Islam, yang diraikan dan dikasihi kedua-dua ahli panel seringa dan tumpah meluahkan idea-idea yang bernas dalam bual bicara santai ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah sama-sama kita bersua pada pagi nirmala ini dalam program bicara santai pagi tentang perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, sidang penonton sekalian, bahawa program bual bicara ini dibawakan secara siaran langsung oleh Media Prima Sendirian Berhad. Baiklah, tanpa meluangkan masa, saya ingin perkenalkan diri saya. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Muhammad Abdul Syakirin bin Mat Yassin, berasal daripada Pasir Gudang, Johor. Dan saya akan menjadi pengacara majlis untuk program pada hari ini. Dan tentunya ramai yang ingin bertanya. Saya yakin pasti ramai bertanya-tanya dan tidak sabar untuk berkenalan dengan dua orang jejaka yang handsome dan kacak di kanan dan kiri saya ini. Saya ingin izinkan saya untuk memperkenalkan panel yang pertama. Nama diberi Usaid bin Ahmad. Beliau berasal daripada Kulai, Johor. Wah, orang negeri saya ini rupanya. Ya, manis senyuman pasti memikat hati orang yang memandang, ya. Baiklah, selamat datang saudara Usaid bin Ahmad. Terima kasih atas kesediaan meluangkan masa untuk berkongsi ilmu pada petang ini. Tuan Johor di mana? Saya di Pasir Gudang. Oh, Pasir Gudang. Ya. Boleh nanti kita jumpa. InsyaAllah. Jumpa di Lekolet. Ya. Okey, baiklah. Sidang hadirin sekalian, itu adalah panel pertama kita pada hari ini. Tidak lupa juga pada panel kedua kita yang kacak bergaya baju serba hijau berkopiah putih, pastinya memikat, menyejukkan hati memandang. Ya, apa khabar? Nama diberi saudara Islah Hanan bin Muhammad Rosli. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, beliau ni adalah orang sebelah saja daripada negeri kami berdua. Ini negeri Melaka. Beliau berasal daripada Air Keruh, Melaka. Dan untuk tambahan maklumat, beliau merupakan tokoh Maulidul Rasul peringkat negeri Melaka pada tahun 2019 dan merupakan tokoh pelajar bulanan April pada tahun sekolah SMK Sekolah Menengah Agama Melaka pada tahun 2018. Ya, inilah. Selamat datang saudara Islam. Terima kasih kepada saudara dia. Alhamdulillah hadir. Baiklah, terima kasih buat kerana panel kita, ya. Sebentar tadi, kalau diikutkan hadi, ingin lagi kita berkenal-kenalan, ya, untuk beramah mesra. Tapi disebabkan kita kesetukan masa, apa kata kita meneruskan pada topik perbincangan kita tentang perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Baiklah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan mauduk bual bicara kita ini berkesan mengenai perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Marilah kita mulakan dengan ahli panel yang pertama. Saudara Usaid. Ya, saya. Izinkan saya untuk bertanya soalan yang pertama. Ya. Apakah definisi sistem sosial menurut pendapat saudara Usaid? Silakan. Baik. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara pengacara kita pada hari ini yang sangat saya kira petah berkata-kata dengan pujian yang melambung-lambung, yang saya kira kami ini biasa-biasa je kan. Kami ni hanyalah datang sini untuk berkongsi ilmu. Jadi untuk menjawab persoalan yang ditanyakan oleh saudara pengacara tadi, eloklah untuk kita membuka topik perbincangan pada hari ini untuk saya menerangkan terlebih dahulu tentang konsep, definisi ataupun maksud apakah itu pengertian sistem sosial sendiri. Jadi sistem sosial ini merupakan suatu aktiviti ataupun kita boleh katakan sebagai kegiatan manusia dalam sesuatu komuniti ataupun masyarakat. Jadi saya boleh simpulkan di sini bahawa bila adanya interaksi dalam sesuatu kelompok yang lebih daripada seorang, maksudnya 2 orang dan ke atas, maka itu akan menjadi suatu sistem sosial. Dia boleh jadi dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan kelompok yang kecil seperti dalam kalangan komuniti,
seperti di kampung ataupun di sesuatu taman, di sesuatu bandar dan sebagainya. Dan aktiviti yang dijalankan bolehlah menjadi seperti aktiviti kesukarelawanan, aktiviti gotong royong kan, dan juga aktiviti bekerjasama yang melibatkan ramai orang dalam sesuatu aktiviti itu sendiri. Dan suka untuk saya sentuh sedikit sistem sosial ini daripada perspektif ataupun kita kata berlandaskan Islam itu sendiri, yang mana apabila kita kata berlandaskan Islam, sistem sosial itu mestilah bersifat Rabbani ataupun dengan kata lainnya adalah ketuhanan. Dan sesuatu yang kita lakukan itu mestilah sesuai dengan hukum Islam. Okey. Dan yang keduanya adalah tidak mempunyai unsur yang melalaikan dan juga ketidakseimbangan. Sebagai contoh, dalam sesuatu aktiviti yang kita lakukan tidak boleh ada unsur seperti menipu kan, dan juga seperti aktiviti itu menjurus ke arah berfoya-foya, contohnya seperti berparti dan sebagainya. Jadi itu perkara yang dihalang ataupun dilaranglah oleh agama kita, agama Islam. Dan yang ketiganya, tidak terlalu menjurus ke arah keduniaan semata-mata, kerana Islam ini adalah suatu agama yang tawazun ataupun seimbang. Kita boleh katakan Islam agama yang seimbang, yang mana kita lihat seimbang dari segi dunia dan akhiratnya. Dan sumber asas sistem sosial Islam ini sendiri sebenarnya terdiri daripada dua sumber, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan suka untuk saya memetik suatu sabdaan baginda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kamu dua perkara yang mana jika kamu ikut, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Ini merupakan hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jadi Rasulullah dah bagi tahu kalau kita berpegang kepada dua perkara ini, kita tidak akan sesat. Dan apabila kita merujuk kepada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ada menceritakan tentang sistem sosial Islam itu sendiri menjurus ke arah yang pertama menegakkan kebaikan dan menghindari keburukan, kemudian bekerjasama melaksanakan kebajikan, tuntutan ukhuwah Islamiah ataupun lebih mudah difahami sebagai persaudaraan Islam, dan yang ketiga adalah tanggungjawab setiap orang Muslim untuk membantu antara satu sama lain. Jadi saya kira itu sudah cukup untuk kita faham tentang maudhu perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih saudara Ustaz di atas jawapan yang cukup menyempurnakan hati pada mereka yang tanya-tanya tentang apakah itu definisi sistem sosial menurut pandangan Islam. Terima kasih saudara. Baiklah hadirin sekalian, mari kita capahkan landscape pemandangan kita kepada ahli panel kedua kita yang tidak sabar-sabar untuk menunggu soalan-soalan daripada penonton. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita terus kepada saudara Islah Hanan. Baiklah saudara Islah. Ya saya. Apabila kita bicara pasal sistem sosial, pastinya kita mahu meningkap pada masa kini. Jadi pada saudara Islah, pada pendapat anda, adakah sosial masa kini menepati sistem sosial Islam? Okay, terima kasih saudara Abdin selaku pengacara majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Okay, untuk menjawab persoalan daripada saudara Abdin tentang berkaitan adakah sistem sosial pada masa kini mengamalkan sistem sosial Islam yang telah diterangkan oleh saudara Ustaz tadi. Jadi pada pandangan saya secara personalnya, kita dapat lihat pada isu-isu semasa sekarang yang tular di media-media sosial, kita dapat lihat bahawa jelas sistem sosial pada masa kini kurang mengamalkan sistem sosial Islam. Hal ini kerana wujudnya masyarakat yang hidup berlandaskan teori sosial semata-mata. Sebagai contoh, berlakunya aktiviti yang sudah menjadi normalisasi sepertinya budaya couple, budaya melepak, budaya pergi kelab, sudah jadi tak ada satu benda yang berat bagi masyarakat kita pada masa kini. Hatta dia jadi satu perkara yang sudah terbiasa kan. Bila kita adanya golongan-golongan pendakwah ini ingin menegur, mereka akan kata ini perkara biasa, aku tak kacau kain korang kan. Macam tu. Jadi itulah satu kita dapat lihat bahawa sistem sosial ni tidak
kurang diamalkan. Bukannya tidak langsung, kerana adanya segelintir masih lagi mengamalkan sistem Islam. Contohnya adanya sistem sosial dalam berinteraksi dengan ibu bapa, berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan berlainan jantina ataupun adab berpakaian, masih ada. Tapi disebabkan pengaruh daripada budaya barat ataupun pengaruh daripada orang kafir lah, senang cerita kan, dia telah membuatkan mentaliti masyarakat sekarang ni menjadikan suatu perkara yang biasa. Melihat aurat biasa, menayangkan aurat biasa, berdua-duaan jadi satu kebiasaan. Dan seterusnya masih lagi mengamalkan amalan masyarakat jahiliah, iaitu adanya budaya menipu, mencuri ataupun cinta ropak ke kan. Jadi satu benda yang jadi satu kebiasaan kan. Jadi tak rasa satu dalam perasaan diri kita, masyarakat kita masa kini tak rasa benda tu adalah suatu kesalahan. Jadi saya rasa mungkin mungkin itu saja daripada saya berdasarkan pandangan saya. Mungkin tambahan daripada ahli yang lain. Baiklah. Terima kasih pandangan yang sungguh bernas daripada saudara Islah tadi. Untuk sepanjang tadi saudara Islah sedang menerangkan tentang adakah sistem sosial pada masa kini menepati sistem sosial Islam, saya lihat saudara Ustaz seperti ingin menambah-nambah, ingin berkata-kata, seperti duduknya tidak keruan. Jadi di sini saudara Ustaz, mungkin anda mahu menambahkan lagi tentang adakah sistem sosial pada masa kini menepati sistem sosial Islam? Silakan saudara. Baik, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara pengacara kita kerana saya kira beliau seorang yang sangat peka ya, melihat kami para panel ni. Beliau seolah-olah boleh meneka sama ada kami mahu menjawab ataupun tidak. Jadi saya rasa betul apa yang saudara pengacara kita beritahu. Ya, benar sekali. Saya sangat setuju dengan apakah pendapat yang telah dikemukakan oleh saudara Islah. Saya rasa tepat-tepat belaka, tapi ada sedikitlah saya nak tambah, yang mana seperti mana yang kita dapat lihat pada masa kini kan, bagaimana dengan keadaan anak muda kita kan, yang mana anak muda kita pada masa kini merupakan pelapis negara. Dan bila mana kita melihat keadaan anak muda kita yang terlalu bersosial, yang mana sosial mereka itu tidak mengikut kepada sistem sosial Islam, maksudnya bertentangan. Kita lihat pada hari ini kebanyakan anak muda, maaf cakap, mungkin ada daripada anak-anak kita yang terlibat sama ya. Kita dapat lihat mungkin anak-anak kita terlibat dengan budaya K-pop. K-pop mesti ada kan, K-pop dan juga budaya barat terlalu terikut-ikut. Jadi saya rasa budaya-budaya seperti itulah yang merosakkan sistem sosial anak kita daripada mengikut sistem sosial yang dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Baiklah, terima kasih saudara Ustaz. Sidang hadirin dan penonton sekalian, juga ahli panel, apabila kita berbicara tentang sistem sosial, apabila kita mendengar perkataan sosial, pastinya terbayang-bayang dalam benak fikiran kita tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan. Seperti yang diterangkan tadi oleh saudara di panel kedua kita, iaitu saudara Islah, tentang budaya pada masa kini atau adat budaya yang cukup dilakukan oleh ramai remaja tentang pergaulan bebas antara lelaki dan wanita tanpa batas. Jadi di sini izinkan saya untuk mengajukan soalan seterusnya kepada saudara Islah. Baiklah, saudara Islah, Ya, saya. pada pendapat anda, pergaulan tentang apakah perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam daripada aspek pergaulan antara jantina yang berbeza? Maaf kata, tapi mesti sidang hadirin dan penonton sekalian sedang tertanya-tanya apakah perbezaannya. Jadi untuk itu saya serahkan soalan ini, jawapan ini kepada saudara Islah. Silakan. Ya, terima kasih saudara Abdin. Jadi memang dalam satu sistem sosial memang tak lari daripada adanya perhubungan antara lelaki dan wanita. Dan Allah pun pernah berkata, berfirman bahawa aku telah menciptakan engkau berpasang-pasangan. Maksudnya adanya pasangan yang cocok lelaki atau dengan perempuan. Jadi yang menjadinya permasalahan dalam
perbincangan kita antara perbezaan sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam adalah macam mana kita nak menjaga pergaulan tersebut agar menjadi pergaulan tersebut mengikut syariat Islam. Jadi dalam Islam pergaulan disebut sebagai ikhtilat. Ikhtilat ni hubunganlah dalam kita sama ada bercakap ataupun berurusanlah dengan berlainan jantina yang bukan mahram. Jadi saya akan memfokuskan pada sistem Islam. Dalam sistem Islam ni kita dalam hubungan kita mempunyai batas-batas pergaulan yang telah ditetapkan oleh syarak. Antaranya tak bolehnya bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau sudah jadi nak tahu mahram tu apa? Mahram tu adalah golongan yang kita tak boleh untuk kahwini. Seperti ayah. Contohlah saya sebagai wanita seperti ayah saya, atuk saya, abang saya, adik-beradik, itu adalah mahram kita. Tapi yang bukan mahram adalah seperti kawan sekelas, kawan tempat kerja. Jadi itu adalah bukan mahram. Jadi kita sebagai Islam yang mempraktiskan Islam ke dalam diri kita kena menjaga batas-batas pergaulan tersebut. Jadi antara batas pergaulan yang perlu ada adalah pertamanya apabila kita ingin membuat satu interaksi ataupun berkomunikasi dengan berlainan jantina, kita hendaklah ada tujuan. Tujuan Islam berkata untuk tujuan. Hal ini kerana sekiranya tiada tujuan, seperti macam budaya sekarang ni kan, dia bebas kita bercakap perkara yang tak penting pun kita bercakap. Macam contohlah anak-anak muda sekarang ni kan, dia berchat ataupun berwhatsapp dengan kawan sekelas dia, bergurau senda berlainan jantina, sehingga kan adanya putik-putik rasa cinta. Orang kata kalau sekolah rendah, cinta monyet. Cinta monyet kan. Jadi Islam sebenarnya bukan tak kasih bercinta kan? Islam bukan tak kasih untuk bercinta, tetapi apabila cinta itu tidak berlandaskan dengan apa yang telah disyariatkan Islam, dia akan berlakunya satu perbuatan yang zalim lah. Dia itu zalim terhadap diri sendiri. Sebab berlakunya zina, seks bebas, apa lagi, sumbang mahram. Jadi benda-benda macam tu kita kena cegah. Islam kata cegah lebih baik daripada mengubati kan. Jadi dengan cara kita membatasi pergaulan kita menjaga ikhtilat kita antara lelaki dengan perempuan, maka kita akan dapat menghindari daripada apa yang Allah kata la taqrabu zina dalam surah Al-An'am. Surah apa? Surah Al-A'raj. Surah Al-A'raj surah ke-17 ayat 31, iaitu la taqrabu zina innahu kafa lebih kurang begitu kan. Maksudnya Allah kata jangan kamu mendekati zina. Jadi salah satu cara kita tidak mendekati zina adalah menjaga batas-batas pergaulan kita. Okey, seterusnya daripada sistem sosial Islam ni kita cakap tadi dapat menghindari zina. Jadi sanad keturunan itu kita akan terjaga. Sebab Islam ni menjaga kesemuanya kan, menjaga adanya keturunan, menjaganya hak asasi wanita. Kalau kita tengok violence terhadap wanita ni banyak kan. Perempuan kalau berlaku ni, kalau kita ambil konsep zina ke ataupun rogol ke, kes rogol kan, yang menjadi orang yang dizalimi adalah wanita kan. Yang dizalimi, yang mengandung wanita, yang menyesal wanita. Lelaki lepas dia buat dia lari kan. Itu jadi kita nak membatasi benda tu, kita nak mewujudkan satu sistem masyarakat yang berlandas ke Islam. Jadi kita kena bermula daripada pergaulan antara lelaki dengan wanita. Jadi ikhtilatlah. Jadi jadikan perbezaan dengan sistem sosial masa kini, dengan adanya sistem sosial Islam, kita dapat mengelakkan nafsu yang tidak terkawal. Sekiranya kita terlalu bebas, kita bebas buat apa saja, kita akan jadi tak ada rasa malu. Itu jadi salah satu sebabnya lah. Okay. Saya rasa
saya dah cakap terlalu panjang. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis. Baiklah, terima kasih saudara Islahanan di atas jawapan yang cukup menyempurnakan hati sebentar tadi. Baiklah, sidang hadirin sekalian, secara langsung untuk pengetahuan hadirin sekalian, kita sedang bersiaran langsung di dalam media Prima. Dan untuk pengetahuan hadirin sekalian juga, telah ada satu tweet yang viral dan sekarang ini telah diterima oleh kami, yang ini berkenaan dengan adab pemakaian ditanyakan oleh saudari Nuha sebentar tadi. Baiklah, hadirin sekalian, izinkan saya untuk meneruskan soalan yang ditanyakan di dalam Twitter tadi untuk kita ambil daripada penonton sidang hadirin penonton sekalian. Baiklah, saudara Usaid, apakah adab pemakaian yang sesuai yang digariskan oleh Islam untuk kita menjaga, selain daripada menjaga perbatasan pergaulan, adab pemakaian juga perlu dititik beratkan? Baiklah, dipersilakan saudara Usaid. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara pengacara. Kemudian terima kasih diucapkan juga kepada saudari yang bertanya, ya. Terima kasih kerana setia menonton di kaca TV. Jadi saya kira itu satu soalan yang sangat baik berkaitan dengan adab pemakaian untuk kita bandingkan daripada sistem sosial Islam dan juga sistem masa kini. Kalau suka untuk saya tanyakan kepada panel dan sidang penonton pada hari ini, saya ingin bertanyakan, adakah benar bahawa manusia itu suka kepada perkara yang diinginkan oleh nafsu? Ya. Ya, betul ya? Kalau macam saudara Islam setuju tak? Saya terlalu jelas soalan tadi. Adakah manusia suka kepada perkara yang diinginkan oleh nafsu? Adakah saudara Islam setuju? Saya separuh setuju. Separuh setuju. Okey, tak apa. Saya akan kupas dengan lebih lanjut lagi tentang ini. Jadi kata-kata ni bukanlah kata-kata saya, tapi ini apa yang disabdakan oleh oleh Allah SWT sendiri. Apa yang difirmankan oleh Allah SWT sendiri, yang mana Allah SWT kata dalam surah Ali Imran ayat ke-14, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia suka kepada perkara-perkara yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan. Jadi sekarang saya tanya semula, adakah saudara suka kepada perempuan? Suka. Alhamdulillah. Maksudnya saudara panel kita pada hari ini masih lagi normal. Okey. Jadi apabila kita melihat dari segi adab pakaian itu, daripada segi sistem sosial Islam sendiri, Islam kita semua tahu bahawa Islam ini menganjurkan umatnya untuk menutup aurat. Betul ya? Jadi menutup aurat bukan sahaja untuk kaum wanita, juga kepada kaum lelaki. Tapi suka untuk saya tekankan kepada kaum wanita di sini bahawa ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda bahawa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Jadi wanita yang soleha ni sebenarnya adalah perhiasan sebenar untuk dunia. Jadi adalah sangat baik untuk wanita untuk menjaga aurat dia dengan sangat baik, ya, dengan dari segi menutup auratnya kan, dan segala pergaulan yang perlu dijagalah, ataupun seperti saudara Islah kata tadi, batas dengan kaum lelaki. Jadi hal ini bertujuan sebenarnya adalah untuk menghindari daripada berlakunya perkara-perkara yang kita tidak ingini. Seperti apabila adanya dua orang, lelaki dan wanita, pasti akan ada yang ketiga. Jadi untuk kita menghindarkan perkara itu, pentingnya untuk kita elakkan perkara yang akan menjurus ke arah zina. Dan salah satu langkah yang boleh diambil adalah dengan memakai pakaian yang menjaga ataupun menutup aurat. Dan saya bagi analogi mudah, apabila satu lollipop ataupun gula-gula lah yang dibuka sarungnya ataupun dibuka pembalutnya, pasti akan dihinggapi oleh pelbagai serangga, semut, pelbagai serangga yang sukakan manisan. Dan berbeza dengan yang tertutup kan. Yang tertutup ni dia tidak dihinggapi ataupun tidak didekati. Begitulah juga dengan wanita yang menjaga auratnya.
Jadi kesan apabila wanita menjaga aurat dia akan dapat menjaga maruah dirinya. Bukan saja maruah diri tetapi maruah keluarga, maruah masyarakat, dan akan membentuk suatu masyarakat yang saya kira masyarakat yang dapat menjaga akhlak ataupun menjaga perbatasan mengikut apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Dan satu lagi suka untuk saya tekankan, ketika berpakaian ini adalah tidak elok untuk kita berlebih-lebihan. Yang mana seseorang yang berpakaian berlebih-lebihan ni mereka akan mendapat pakaian kehinaan di akhirat nanti. Jadi ini merupakan satu ancaman yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesiapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Jadi dengan ancaman yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah lebih baik untuk kita menghindarkan perkara itu dan mengelakkan daripada memakai pakaian yang berlebih-lebihan. Dan untuk membandingkan dengan sistem sosial pada masa kini, yang mana kita boleh kata bukan Islam, dia lebih banyak kepada mendedahkan aurat dan mementingkan kepada kecantikan fashion, yang mana fashion itu menjadikan asas utama dan bertujuan untuk menarik perhatian. Akhir kata, saya suka untuk memetik kata-kata seorang ustaz, tapi saya tidak berapa ingat siapa ustaz tu. Dia kata jika manusia itu semakin tidak berpakaian adalah semakin bertamadun tinggi, maka sudah semestinya haiwan adalah yang paling bertamadun. Okay, saya serahkan kepada saudara pengacara. Baiklah, terima kasih saudara Ustaz di atas jawapan yang cukup hebat sebentar tadi. Dan sedang hadirin sekalian, nampaknya masa telah mencemburui kita. Jadi oleh itu jika saya untuk membuat sedikit rumusannya daripada hasil daripada perbentangan idea-idea yang benar daripada saudara panel, kedua-dua panel kita. Baiklah hadirin sekalian, sistem sosial Islam semakin ditinggalkan. Itulah yang dapat saya gambarkan secara umum mengenai apa yang telah kita bualkan tentang perbezaan sistem sosial Islam pada masa kini. Hadirin sekalian, dalam berbicara tentang sistem sosial kita yang semakin ditinggalkan ini, haruslah kita kembali semula kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama kita. Hal ini kerana terdapat hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara nescaya kamu tidak akan sesat sekiranya kamu masih memegangnya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hadirin sekalian, renung dalam hati, tepuk dada, tanya selera, renungkan adakah sistem sosial masa kini, adakah kita mengikuti sistem sosial pada masa kini. Hal ini kerana pembentukan kembali sistem sosial Islam perlu bermula daripada diri kita sendiri, keluarga, seterusnya masyarakat. Baiklah, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih ke atas saudara kedua-dua ahli panel kita, saudara Ustaz dan juga saudara Islah Hanan di atas perkongsian yang sebentar tadi. Tidak dilupakan juga sekalung penghargaan buat penonton yang setia bersama kita daripada awal hingga akhir dalam program Bicara Santai pada pagi ini. Baiklah, semoga perkongsian pada pagi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya akhiri program Bual Bicara kita ini dengan serangkap pantun yang disediakan khas untuk anda semua. Pohon berangan, tempat bertemu, diranya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.